berbahagia Datuk Muhammad Noor selaku tuan rumah dan anak buahnya, termasuk Ketua Awan yang aktif dan proaktif, dan anak buahnya, dan juga Wardah Pemuda, JK ahli-ahli yang berbahagia pengurusi pertama Cikgu Zul ya. Yang berbahagia Fadil Ustaz Wanji sebagai sparring partner ya. Kalau saya tak boleh jawab, nanti saya pas kat dia lah. Ringan sikit kerja saya. Yang berbahagia Fadil, pendoa kita tadi, insyaAllah doa yang makbul. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, nombor satu sekali ucap terima kasih kerana dapat makan pagi di restoran kita. Kemudian bila Datuk Mano hubungi saya untuk adakan dialog, mak saya difahamkan mula-mula dialog tertutup ya. Kemudian ada rakaman ni dia akan terbuka balik lah. Saya suka yang tertutup ni pasal saya tak ada kemampuan nak ulas lebih-lebih. Setakat lebih kurang boleh lah. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Kalau dah terbuka ada rakaman seluruh Malaysia dengar, saya pun rasa segan jugalah. Kemudian nanti ada soal jawab, itu ringan silah. Saya tak perlu kemukakan saya punya sendiri. Nanti tuan-tuan puan-puan boleh tanya, saya respons mengikut keadaan nanti insyaAllah. Mula-mula oleh kerana amanah Kepong ni duduk dalam bandar ya. Kita tahu masalah Malaysia sekarang ni selain daripada ancaman Covid ialah fenomena kemiskinan bandar yang tinggi dan semakin meninggi. Semalam saya ternampak dalam sosial media, tapi saya tak baca huraian dia, iaitu mengenai dengan keciciran pelajar-pelajar di bandar apabila sekolah ditutup, sedangkan mereka mungkin tak ada fasiliti internet, smartphone, komputer dekat rumah. Inilah yang kita kata sebuah kerajaan yang baik itu adalah kerajaan yang responsif. Salah satu daripada ciri dia responsif dan menjangkakan apa yang berlaku daripada sesuatu perkara yang trigger, yang mencetuskan. Jadi bila kena belajar dekat rumah, cikgu mengajar online, bapa dia kerja tukang kebun, handphone bapa dia pun Samsung zaman dulu lagi. Jadi anak dia nak connect dengan internet macam mana? So ini datang kepada filosofi pendidikan sekolah, ialah di mana anak murid rasa puas hati dan dia tak rasa macam tercicir ataupun tertinggal, ataupun dia rasa macam tak senang hati. Jadi bagi sesetengah guru ataupun pendidik, senang hati murid itu adalah buayan dia. Yang ada dekat sekolah ada buayan, ada color, multicolor. Jadi dia pun rasa anak murid dia gembira. Tetapi kegembiraan anak murid ialah kerana dia rasa dia boleh faham subjek itu macam kawan dia faham. Kalau dia balik dengan dia rasa tak faham, cikgu beletir dekat dia kerana dia tak faham, dia anggap dia ni lembab, dia ni bodoh, orang lain semua dah faham, dia belum faham. Ini yang menyebabkan dia tertekan. Bukan masalah buayan tu ada ke tak ada ya.
Jadi kerajaan yang responsif dan kerajaan yang ada ini, kita semua tahu dia datang bukan secara mandat rakyat, pertama kali dalam sejarah negara kita. Bagi orang yang tak ada agama, tak ada masalah. Dia curi barang orang ke, dia curi kerajaan orang ke, dia curi mandat rakyat ke, tak ada hal. Ini politik, ya? Politik tak ada fikir benda tu. Politik adalah aku dapat peluang berkuasa, aku kena berkuasa. Kalau tidak, aku dikira bodoh. Itu politik. Jadi bagi orang yang ada iman, dan iman itu berkait dengan morality, dengan akhlak, ya. Dalam hadis Nabi, Sawanji dia boleh petik lah, tidak ada iman bagi orang yang tak ada akhlak. So morality and faith, akhlak dan iman, dia berjalan seiring. Sebab itu kalau kita tengok orang tu, dia kata dia beriman, parti dia pun nama Parti Iman Se-Malaysia. Saya tak usik sama siapa tahu. Nak menunjukkan kuatnya iman dia, sehingga parti dia pun Parti Iman Se-Malaysia. Tak ada lagi lah di Malaysia, belum ada, ya. Ini saya cerita tempat lain, ya. Mana orang tak jadi anggota Parti Iman Se-Malaysia, tidak ada iman. Yang masuk jadi anggota Parti Iman Se-Malaysia, dialah yang paling sempurna imannya. Tetapi bila Parti Iman Se-Malaysia ni, yang tak ada di Malaysia ni, bila kita tengok akhlak pemimpin dia, ahli dia, baik akhlak pribadi dia dalam pertuturan dia, pertuturan Rasulullah SAW adalah pertuturan yang sedap didengar, yang jinak di hati, yang orang Kelantan panggil berjijak. Jijak ni ke apa dia? Berjijak ni ke apa dia? Touching, ya, di fikiran. Akhlak yang secara kolektif. Bila Parti Iman Se-Malaysia katakan ada di Malaysia ini dan berlaku apa yang telah berlaku melalui syaratan MOVE, langkah syaratan, kalau Parti Iman Se-Malaysia ini pun mengambil kerajaan ini secara mencuri mandat rakyat, akhlak Parti Iman Se-Malaysia itu adalah sangat tidak selari dengan konotasi kita, persepsi kita bahawa sepatutnya orang yang beriman mempunyai akhlak yang berbeza daripada yang lain-lain, ya. Sebab itu akhlak itu sangat penting. Kalau sudah kuat iman, akhlak itu tercermin. Kalau kita lihat dia orang kuat beriman, tiba-tiba dia sepak orang nak parking, dia ambil dulu, orang dah tunggu. Orang duduk beratur, dia masuk dulu. Orang pakai mask, dia tak pakai mask. Orang balik luar negara kena karantin, dia tak payah karantin. Nampak sikit kan? Jadi jatuhlah Islam tu. Jagalah Islam tu. Bila Islam tu jatuh, kita sebagai umat Islam share, berkongsi rasa duka cita di atas kotor dan cemarnya imej Islam di mata orang Islam baik, di mata bukan Islam khususnya, di mata publik sebagai keseluruhannya. Jadi inilah pertama kali dalam sejarah negara kita telah diambil secara mencuri mandat, dan yang terlibat sama adalah orang-orang yang menganggap mereka membawa panji-panji Islam.
Bagaimana kita nak keluar daripada keadaan ini? Bila kerajaan ini ambil mandat pun curi, yang lain-lain tu pada fikiran saya, hukum dia dah secondary dah. Kalau yang ni pun dia boleh telan hukum, dia boleh telan balasan di hari akhirat curi barang orang ni. Bagi orang beriman tadi, dia kena fikir implikasi akhirat dia. Apa justifikasi curi kerajaan ni? Justifikasinya nak menyelamatkan negara daripada penguasaan Cina diiping, katakanlah. Tetapi adakah dengan cara itu orang Melayu dan Islam selepas 7 bulan kerajaan ini diambil alih telah menjadi lebih selamat? Balik pada budak yang miskin bandar tadi, adakah menjadi lebih selamat? Adakah kita sebagai orang Melayu sekarang dah rasa lega bernafas, masuk duit dah? Kerana kita orang Melayu duduk dalam kerajaan Melayu Islam, nafas sikit masuk duit RM10, nafas RM10, nafas RM10. Bermakna ini hanya igawan politik, penipuan politik, tipu daya politik. Jadi bila kerajaan yang macam ini mentadbir negara kita, datanglah saya nak shortcut masalah nak mendaruratkan negara, ya, sampai ke peringkat nak mendaruratkan negara. Kerana tadi pun dia ambil curi dah. Bila dah ambil curi, nak mendaruratkan negara ni dah jadi harus dalam hukum dia. Yang haram pun dah sunat, dah wajib. Yang lain lagilah sunat, harus. Nasib baiklah yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja untuk pusingan pertama. Boleh jadi akan ada pusingan kedua ni, macam nak ada pusingan kedua, ya. Na'udzubillah. Pusingan pertama kita dah menang, iaitu raja-raja sependapat dengan majoriti rakyat. Iaitu negara tidak perlu didaruratkan. Ada sedikit alasan membolehkan adanya darurat, ada sedikit, bukan tak ada langsung. Tapi tujuan dia, kita kena tengok tujuan dia, objektif dia sebenar apa dia. Adakah nak mendaruratkan ni kerana nak mengelakkan pilihan raya Sarawak, pilihan raya Batu Sapi saja, atau sebenarnya samping-samping itu aku nak tumpang pasal aku dah tak cukup sokongan, takut-takut aku dijatuhkan, maka aku nak istihad darurat supaya dengan itu kedudukan aku pun selamat. Implikasi dia hantapi lah, asal aku selamat. Ini yang kita takut, ini yang kita runsing, dan sebagai rakyat berasa tak lena tidur, ya. Kalau pertaruhannya adalah kepentingan negara pun boleh ditelan, kita berada di ambang kemusnahan dan masa depan yang lebih membimbangkan. Anything can happen. Kalau darurat, parlimen digantung, nak lulus apa pun boleh lulus, undang-undang apa pun boleh buat, raja pun mungkin boleh dibuang. Fikir, at this stage kita sudah sampai ke tahap ini negara kita. Masa kita mula main politik dulu, kita kata politik ni main aja lah, berjuang tu tipu je, semua tu main je. Yang dulu kata parti ni apa nama, terkeluar daripada batas iman, sekarang masuk balik dalam batas haram. Tak perlu mandi kolah dah, tak perlu angkat syahadah, masuk balik macam tu je. Sekelip mata je.
60 tahun keluar daripada iman, duduk dalam batas kufur, sekarang masuk balik, main aja politik ni. Ini permainan politik, tak ada yang berjuang. Dalam konteks itu ya, kita ahli-ahli ni berjuanglah, meletakkan sepenuh harapan. Datuk Maknun meletakkan sebahagian hidup dia. Jadi inilah keadaan yang sedang kita lalui pada hari ini. Macam mana kita nak keluar daripada keadaan ini, macam mana kita nak mengelakkan keadaan ini. Soalan Ibnu Umar tadi. Jadi baguslah Haji Umar boleh tarbiyah anak dia. InsyaAllah ada potensi untuk jadi aktivis yang berjaya. Yang pertama, kita kena ada prinsip hidup kan. Itu membezakan amanah, ahli amanah dan PAS. Prinsip PAS adalah hanya untuk mencapai apa yang parti dia rasa baik. Prinsip kita adalah untuk mencapai apa yang Islam kata baik. Islam lebih tinggi daripada parti. Jangan sekali-kali parti lebih tinggi daripada Islam. Yang akan beri pahala pada kita Allah, bukan presiden parti kita. Yang mengukur kita ikhlas adalah Allah, bukan presiden parti kita. Presiden parti kita pun belum tentu dia selamat. Kerana itu syura penting, memberikan pandangan-pandangan ya. Syura ni bukan mesyuarat. Kalau mesyuarat, kalau presiden tu diktator, 10 minit selesai. Nah, orang tu tak boleh cakap, orang ni cakap seminit, orang ni cakap seminit, habis. Telah diputuskan keputusan parti gini-gini, siapa langgar, dosa. Yang diarahkan oleh Al-Quran adalah berunding dan berbincang ya. Berbincang, berunding, stakeholder, semua pihak. Dan berlapang dada tadi, saya bukan kata kita saja, semua pihak kena berlapang dada. Tun Mahathir kena berlapang dada ya. Tengku Razali kena berlapang dada, Syafi'i dan warisan kena berlapang dada, GPS kena berlapang dada, UMNO kena berlapang dada. Kena ada satu consultation bersama. Macam mana nak buat? Pasal Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri, dia dah tak panggil dah orang lain. Negara kita ke arah, ke ambang mungkin darurat, kerana nampak gaya pihak-pihak ini belum puas hati dengan keputusan Majlis Raja-Raja menolak cadangan darurat. Baik, jadi pertanyaan Ibnu Umar tadi ialah, apa beza kita amanah boleh terima TUN dengan PAS boleh terima UMNO? Panjang ni jawapan ni. Tapi saya fokus hari ni pada masalah TUN sajalah. Pasal dengan PAS ni awak semua dah faham dah. PAS ni besok DAP pun dia boleh terima, dulu DAP dia terima dah, tak ada masalah. Kalau kerajaan jatuh esok, Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, DAP yang anggota kerajaan panggil PAS datang bentuk kerajaan, join sekali jadi menteri balik, datang dia ya. Dia bawa hukum lain pula. Hukum dia kata kita kena pakat ramai-ramai, habis tak ada masalah. Jadi kita tahu PAS ni adalah parti pragmatik, parti Machiavelli, parti tujuan menghalalkan cara. Orang PAS maaf, marahlah, tapi siapa lagi nak kata, biar saya katalah ya. PAS ni parti Machiavelli di bawah pimpinan Haji Hadi Awang, parti tujuan menghalalkan cara ya. Ini bahaya. Dia guna agama pula, lagi membahaya. Baik, Tun Mahathir dulu kita boleh terima, sekarang nak terima sekali lagi tak boleh dah. Pasal bagi saya seorang lah, jangan tepuk lah, saya seorang kata macam tu. Saya ni
cakap apa yang saya rasa betul lah. Bukan saya berani sangat ni, saya pun takut nak cakap ni. Tapi saya percaya Parti Amanah ni parti demokratik, jauh demokratik daripada parti PAS. Sebab tu saya berani kata, kalau tidak kena pecat PAS, saya dah kena pecat daripada PAS dulu. Jadi Amanah tak ada pecat-pecat orang macam saya ni. Jadi kenapa? Baik, banyaklah sebab dia. Nanti Tun marah dengan saya pula. Tapi sebab yang paling besar sekali ialah kerana Tun Mahathir sebelum daripada dia jadi Perdana Menteri, dia sendiri telah bersetuju tanda tangan perjanjian bahawa dia Perdana Menteri, kemudian Anwar jadi Perdana Menteri, walaupun tak dinyatakan setahun ke, 2 tahun ke, 6 bulan ke, tetapi succession tu berlaku, pergantian tu berlaku. Nak tanda tangan ni bukan senang juga. Saya masa tu tukang panggil tukang apa benda, tukang dandan lah, pengantin nak kahwin. Datuk Seri Anwar duduk dalam penjara, bukan mudah kita nak communicate. Tun Mahathir tunggu kat rumah dia. Saudara Rafizi malam tu ditugaskan draft perjanjian tu. Malam tu tak sampai. Kecut lah, Tun Mahathir pun kecut, saya pun kecut sebagai tukang dandan. Tak jadi ke apa. Sampai pagi besok draft tu baru tanda tangan. Tak tanda tangan terus malam tu, delay sikit. Jadi Tun tanda tangan, Datuk Seri Anwar tanda tangan, Abang Mat Sabu tanda tangan, Guan Eng tanda tangan, Muhyiddin tanda tangan. Bila dah jatuh kerajaan, Tun kata dia tak boleh terima Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi yang tanda tangan dulu pasal apa? Jadi bukanlah kata apa, maknanya tak jujur lah. Kita nak buat usahakan yang kedua, orang panggil persetiaan kan yang kedua dengan orang yang baru semalam tak jujur. Saya kira tak elok lah kan, tak elok lah. Yang pertama. Yang kedua, saya senator. Saya senator, ada kosong senator. Bila saya masuk dalam Dewan Negara, Senator Zahid Ma'arif, ini lantik kota siapa ni? Senator Zafrul, Senator Dr. Zul, Senator tu, Senator ni, Senator tu. 16 orang ni dapat dilantik oleh Muhyiddin kerana Tun Mahathir simpan kota 16 senatorship ni dalam poket dia. Dalam mesyuarat PH dibangkitkan, Tun Perdana Menteri, kita ada kekosongan senator, elok kalau tak lantik semua pun kita lantik sebahagian. Dia buat diam, bukan sekali. Maknanya dalam kepala dia tu, dia dah reserve dah, seakan-akan Pasal Tun Mahathir ni orang yang cergas, dia masih kaya basikal, maknanya dia sangat aktif. Takkanlah pelantikan 16 senator ni dia lembab, tak ada pen nak tanda tangan. Dia dah ada planning dia dah. Dapatlah Tan Sri Muhyiddin lantik serta-merta 16 senator yang kosong oleh PH. Kalau tidak, Dr. Dato' Makno pun dah senator dah. Ustaz Wanci dah senator. Jadi bila saya masuk lepas kita jatuh, saya rasa something tak sedap, sayu. Ini senator, ni senator kekosongan zaman PH, ini kekosongan PH punya senator. Tun macam dah simpan untuk orang lantik, kemudian nanti lepas pada kita tumbang, supaya Dewan Negara dikuasai oleh sebelah sana. Lepas tu bila kita mengundi, kita kalah. Tapi kalau 16 tu lantik, kita dapat menang. Jangan dah banyak sangat ya. Lepas tu, bagi saya, kejatuhan kerajaan ni sudah dirancang dari awal.
self engineer, dia berjalan sendiri sampai masa jatuh. Cuma tarikh saja kita tak boleh tentukan secara tetap. Tetapi kalau siapa perhati, Allah SWT ni dia maha pengasih. Semua benda ni ada tanda dia. Actually kadang-kadang kita tak perasan je tanda tu, tapi lepas pada tu kita rasa oh dah ada tanda dia. Ya, bukan kita nujum, tetapi dia panggil by indicator. Semua tu by indications. Ya, dunia nak kiamat, dia tak datang kiamat terus. Dia ada tanda-tanda besar, tanda-tanda awal, tanda-tanda akhir, dia ada. Barulah Tuhan tu pengasih. Matahari kena naik sebelah barat, dah tanda dekat benar tu. Ya, jadi kamu perhatilah tanda-tanda dia. Nak hujan pun ada tanda dia, nak ribut pun ada tanda dia. Jadi kerajaan nak jatuh ni tanda dia hari pertama lagi. Nanti esok kalau panjang umur saya buatlah buku tanda-tanda kerajaan PH nak jatuh sejak hari pertama. Tapi kalau kita buat tak tahu, kita relax, tak apa, tak ada, takkanlah, tak ada lah, jatuh lah. Ya. Alhamdulillah saya dah beritahu tanda-tanda ni pada Datuk Salahuddin, Timbalan Presiden dan kawan-kawan lain bulan April 2019. Kemudian saya ulangi bulan Julai 2019. Kemudian saya ulangi pada Setiausaha Politik Saudara Salahuddin Sabki sebulan sebelum jatuh. Ya. Bukan saya pandai. Biasa kalau kita penakut, kita mudah tengok gelap sikit hantu ni, kan? Kalau orang berani tak ada hantu. Jadi saya ni masuk kategori penakut. Gerak sikit hantu ni, gerak sikit hantu ni. Jadi kerana itulah saya dapat detect. Ya. Jadi kalau hipotesis saya ni berdasarkan maklumat-maklumat saya ini, kejatuhan kerajaan PH adalah dirancang dari awal lagi. Takkanlah engineer yang sama kita nak baiki balik yang dia rancang supaya runtuh. Ya, buang masa saja, move forward. Tapi bukan kita bergaduh dengan dia, bukan kata kita reject dia, tapi kalau nak suruh dia jadi Perdana Menteri balik, sorry lah. Move forward. Yang kita sangkut ni pasal kita tak move forward. Ya? Move forward, banyak cara lagi. Bukan kata senang, tapi jalan lain daripada formula Tun pada menteri itu ratus lagi ada. Ratus jalan lagi kita boleh teruskan. Ya. Jadi baru ni ada perjumpaan rumah Tun Mahathir. Saya tak tahu apa benda yang berlaku kan, tetapi dalam Facebook Pro Tun Mahathir adalah Tun akan jadi Perdana Menteri Unity Government. Dan bila saya risik-risik, katanya Tun Mahathir Perdana Menteri 6 bulan, Tengku Razali Timbalan Perdana Menteri 6 bulan, lepas tu Tengku Razali Perdana Menteri. Semua tu buang masa semua tu. Saya dah sampaikan salam saya kepada orang-orang yang mungkin ada hubungan dengan Tengku Razali. Baik Tengku Razali datang dengan Anwar, Tengku Razali Perdana Menteri pun apa kisah, saya lah kalau PH boleh terima, ya, daripada Tun Mahathir Perdana Menteri. Boleh test lain sikit. Ini makan kari pelita hari-hari, mana nak lalu. Ibn Umar kata tadi kita berjuang nak perubahan. Time is over for Tun lah. Pasal dia sendiri telah mengecewakan bukan saja kita, rakyat Malaysia. So pemimpin kita pun patut fahamlah perasaan sebahagian, bukan semua. Bukan saya kata ini trend dalam amanah semua setuju, bukan. Tapi ambillah kira juga pandangan-pandangan yang macam ni.
Soalan yang kedua tadi, pandemik, the multipolity apa semua tu, saya dah jelas masa ucapan saya pertama tadi. Pilihan raya ni nampak UMNO dan PAS sungguh-sungguh dia kata lebih baik buat pilihan raya, kerana dia yakin dia boleh menang besar. Lagi lama tunggu, dia tahu menteri-menteri dia tak boleh perform, rakyat akan mula marah, dan rating ataupun kepercayaan rakyat pada parti-parti UMNO, PAS dan Bersatu dan PN ni akan turun sikit-sikit sampai time dia pun tak boleh menang besar balik. Jadi dia nak buat sekarang semangat sentimen kaum tu tinggi, perpaduan Melayu Islam mengatasi ancaman Cina, DP dan lain-lain. Sekarang masa yang baik untuk buat pilihan raya. Kalau tunggu lama-lama, prestasi merudum, pilihan raya pun tak boleh menang. Nampak tak politik dia tu? Bukan kerana prestasi dia, performance dia, dia boleh jaga rakyat dengan baik, boleh jaga negara dengan baik. Tak ada. Nak ambil sentimen semasa saja. Seakan-akan kalau tunggu lama, dia sendiri pun tahu dia tak boleh berjaya. Jadi kita kena beritahu lah rakyat, kerajaan PN ni dia tak ada keyakinan kebolehan dia mentadbir negara. Sebab tu dia nak buat cepat. Dia tak kisah ada COVID ke, rakyat mati ke, berjangkit ke, tak ada kisah, asal dia boleh menang balik. Inilah kerajaan yang saya kata hati serong tadi, ya. Baik. Kalau dia buat sungguh pilihan raya tertakluk kepada agung perkenan ataupun tidak. Kalau ambil spirit baru ni, dia cadang bubar. Kalau agung kata tak payah bubar, tak adalah pilihan raya. Batu Sapi ni Datuk Seri Najib dah buat cadangan. Saya beritahu Sinar Harian, saya bersetuju dengan cadangan ini saja daripada Datuk Seri Najib. Jangan kata saya setuju dengan Datuk Seri Najib, iaitu untuk pilihan raya kecil Batu Sapi ni beri kepada warisan menang, tak bertanding. Semua parti-parti lain menarik diri. Benda ini boleh kita capai kalau ada satu badan lembaga konsultasi yang saya sebutkan tadi, ya. Badan itu rundingkan. Jadi kalau boleh ada badan macam itu, kita buat konsultasi, kita bagi pada warisan macam cadangan Najib. Muhyiddin lebih-lebih lagi lah, dia ada kuasa, dia boleh cadangkan semua pihak tak bertanding, dan bila ada penamaan calon hanya warisan pergi, lepas itu tutup, isytihar menang tak bertanding. Kan ada formula kalau nak, ya. Rupanya nampak dalam hal tu bijak Najib sikit dari Muhyiddin. Dalam hal tu, dalam hal 1MDB bijak banyak Najib lah. Dalam hal Felda sekarang FGV ada hutang berapa belah bilion, saya pun tak reti nak sebut dah. Berapa bilion? 13 bilion apa. Ini semua idea Najib. Masa dulu kita tentang FGV. Tapi bila kita ambil alih kerajaan, Azmin jaga Felda macam pondan jaga kucing. Tak ada apa benda. Sampai Mazlan Naliman tu jadi mangsa. Dia dulu pengurusi anak round Felda, Tun Mahathir suruh buat. Kita tak cukup lagi berapa belah kursi, kita kena menang Felda. Mazlan jadi kuda tunggangan dia. Dah menang, lantik Mazlan tak kena mengena pun dengan Felda. Tak layak dilantik dalam Felda. Tak layak. Masa nak panggil, nak pump semangat dulu layak. Bila dah menang, tak layak. Dan kita tak boleh selesai masalah Melaka Felda dengan betul. Kertas putih pun macam kertas budak tingkatan 5. Tak ada siapa bincang. Cikgu sekolah pun tak bincang. Kertas putih Felda kita bentang dalam parlimen.
surat khabar pun tak carry. Merudumlah kita punya pengaruh di Felda. Hilang kepercayaan orang. Kita nak syarah sekarang susah dah sikit. Datang masa PN, keadaan sudah lagi teruk lah. Jadi dalam masalah Felda ni, Najib dia tak boleh lepas tangan. Dialah yang bersungguh-sungguh nak swastakan Felda, FGV segala macam. Baik, persiapan kita yang utama adalah pilihan raya. Always begin by the ends, kata Stephen Covey. Sentiasa mula dengan yang paling akhir. Paling akhir dalam konteks kita hari ini, dalam pertikaian perebutan kuasa hari ini, susunan politik negara hari ini, ialah pilihan raya akan datang. Kalau kita berjaya ambil alih kerajaan sekarang pun berjayalah. Tak berjaya, sudah dia pilihan raya juga. Tapi kalau di isytiharnya darurat, naknya Muhyiddin ni panjang umur, campur pula dengan Datuk Seri Azmin Ali, darurat manjang kita tu. Pencen dengan darurat je lah cikgu-cikgu kita ni, ya. Jadi kita kena elakkan daripada darurat. Pilihan raya adalah antara matlamat terakhir jangka pendek kita. Wilayah persekutuan, pantai lembah apa nama ni, Titiwangsa. Dulu Dr. Lok Lok menang, kemudian Rina Harun menang, ya. Lepas tu lepas ni nak bagi ke pejuang bertanding situ. Saya nak tanya orang wilayah persekutuan ni, nak bagi pejuang? Amanah nak start bila? Dengan pejuang kita tak boleh lepas lagi. Minta maaf lah, ini bukan saya nak canin siapa-siapa. Saya hanya tengok dalam perspektif mengatur langkah saja. Hang nak ambil kursi mana? Kursi Putrajaya? Itu kursi pejuang tu. Mana-mana kursi bersatu dulu adalah kursi pejuang, kecuali buat keputusan lain sikit. Kalau setakat macam dulu, kursi Putrajaya, kursi pejuang. Kursi Kepung, kursi Dato' Makno. DAP murah hati bagi amanah, alhamdulillah. Kalau tidak, apa nama ni, Titiwangsa tadi dapat pada pejuang. Putih mata lah amanah wilayah. Kita nak kena tetap tapak kaki, ya. Datang pula kerusi yang dibawa lari oleh kumpulan Datuk Seri Azmin, Bandar Tun Razak. Saya cakap wilayah dulu, senang-senang kira. Bandar Tun Razak. Kursi ni kursi PKR. Pada umumnya, insya-Allah, kalau PH ni solid, dia tak berpecah, 10 kerusi yang Azmin bawa lari itu, pada umumnya insya-Allah kita boleh ambil balik. Okey. Tapi kalau datang pejuang, taklah kata kalau innalillah, tapi dekat-dekat lah. Pada pendapat saya, kalau PH berbagi kursi dengan pejuang balik, sama kota dengan kursi bersatu dulu, kursi itu telah memberikan kemenangan percuma kepada Pakatan Nasional, Perikatan Nasional, dan kita tak akan cukup kursi untuk bentuk semula kerajaan. Tolong ingat, tak mesti kita bertanding tu kita boleh menang, tapi bagi pada dia tu dah pasti kalah. Datang pula kursi 20 lebih, orang macam Hamzah Zainuddin daripada UMNO lompat masuk bersatu. Ini pun kursi potensi kita. Pasal UMNO ni dia cakap berdebu-berdegap, tapi akhirnya kalau tengok gaya yang macam sekarang ni, 4 kali mesyuarat MKT, akhirnya sokong Muhyiddin, 4 kali mesyuarat MKT, sokong Muhyiddin, 4 kali mesyuarat MKT, sokong Muhyiddin, 4 kali mesyuarat sokong Muhyiddin.
makbul. Maknanya akan datang pun macam itulah juga dengan kursi yang dibawa lagi. Sekarang berdegar kata kursi ini akan balik pada UMNO, tapi dekat pilihan raya dapat pada Bersatu yang telah lari tadi. Tetapi orang UMNO di bawah tak boleh terima. Saya jangkakan kalau kita solid, kursi ini pun ada potensi PH ambil balik. Okey. Tapi kalau bagi pada pejuang setengah, tutup buku lah, tak payah perintah Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim kira tutup buku, kita pun boleh bersara pergi surau lah macam Datuk Mana cakap. Faham ke tidak? Lebih kurang ya. Hari ini saya tak bawa angka lah, tapi lebih kurang saya kira lah lebih kurang apa yang saya cakap tadi ya. Kursi amanah 11 dengan sentimen Melayu tadi, kalau tak pecahkan 4 sudah hilang atas kertas, tinggal 7. Tapi kalau kita boleh runding dengan PKR dan rakan-rakan lain, kita dapat 1-2 kursi yang Azmin bawa lagi, 2-3 kursi yang UMNO lompat bersatu. InsyaAllah kita cover balik. Amanah sekurang-kurang kena dapat 15 hingga 18 kursi yang menang pilihan raya akan datang untuk amanah survive. Kota Baru pun kita kena menang, tak mesti saya bertanding sana. Saya ni tukang pam saja ya, nak bertanding orang lain pun boleh, tapi Kota Baru pun kita nak menang. Jadi kita ada buat tabung ataupun dana amanah Kota Baru untuk PRU. Kalau ada rakan-rakan lain yang ada derma online RM1, RM2 pun tak ada masalah ya, kita boleh tolong supaya kita boleh bergerak, kerana kita kena kunci PAS di Kelantan dan Terengganu ya. UMNO pula kalau dia nak hidup, dia kena pecah daripada PN. Ni bukan batu api ya, ini betul-betul macam Kelantan dan Terengganu khususnya, kalau dia berpecah dengan UMNO, dengan PAS, dia boleh menang di Terengganu insya-Allah. Jadi jalan yang lebih bagus untuk UMNO survive adalah tidak bersama PN. Tolong timbanglah UMNO. Awak ramai pakar-pakar strategi, awak kira sendirilah ya. UMNO di bawah Tan Sri Muhyiddin sampai bila pun tak boleh hidup dah ya. Nak jadi Perdana Menteri jauh panggang dari api, nak bertanding kursi lebih pun tak boleh. Jadi kita balik pada PH, persiapan kita adalah untuk pilihan raya akan datang, di mana ini adalah harap-harap tidak ada darurat, dan ini adalah matlamat terdekat kita, lebih mudah dan dekat daripada nak ambil balik kerajaan dengan cara sebelum pilihan raya. Soalan ni heavy lah ya, walaupun orang kampung ya, orang kampung Batu tahulah. Jadi saudara Rafizan Razian, patut dia sendiri jawab lah. Ini suruh saya jawab. Saya pun tak tahu sejauh mana ada kekuatan, macam mana saya tak boleh nak jawab lah soalannya. Apa yang saya campak tadi tu legally mungkin tak valid lah, tapi saya nak letak perspektif supaya tahu bahaya Perdana Menteri yang bernama Tan Sri Muhyiddin ni pada mata rakyat, dan semua orang kena berhati-hati dengan dia. Dan timbul masalah Tan Sri Muhyiddin ni mula-mula sekali dulu dia bawa isu darurat ni kerana bajet. Kalau tak ada darurat, bajet kena pergi ke Parlimen, dan kemungkinan bajet ini tertolak kerana tak cukup bilangan ataupun atau apa sebab. Pada pendapat saya, kita balik kepada tajuk kita. Tajuk yang besar adalah Tan Sri Muhyiddin ni dia tidak boleh buktikan dia ada kepercayaan ahli-ahli Parlimen, dia cukup. Kerana itulah timbul masalah bajet lulus ataupun tidak lulus.
Jadi bajet ni bagi saya adalah yang kedua. Yang pokok tajuk dia adalah sama ada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ada sokongan yang cukup daripada ahli parlimen. Timbul masalah yang pertama kerana Tengku Razali antara yang mencadangkan dibawa usul untuk dibahaskan di parlimen tentang undi percaya pada Perdana Menteri ataupun undi tidak percaya pada Perdana Menteri. Sedangkan Tengku Razali ini masuk dalam bilangan 114 ahli parlimen yang memberi sokongan pada Tan Sri Muhyiddin. Bila dia sendiri cadang usul tak percaya, maka tak cukup dah seorang, hilang dah satu orang, ya. Baik, kemudian ini isu ini telah ditarik sehingga jatuhnya Tan Sri Muhyiddin itu sama dengan merebaknya wabak Covid. Jatuhnya Tan Sri Muhyiddin itu bermakna parti-parti bermain politik, ya. Jadi pada pendapat saya isu ni tidak macam itu, ya. Luluskan bajet untuk kepentingan rakyat itu betul, tapi kedudukan Perdana Menteri sama ada dia sah ataupun tidak, dapat kepercayaan ataupun tidak, juga adalah satu isu proses demokrasi yang perlu diselesaikan oleh negara kita. Dengan cara tu baru negara jadi stabil, ekonomi jadi kuat, pelabur boleh ada kepercayaan dan program ekonomi boleh dilaksanakan dengan telus. Walaupun kita ada Covid, tidak mesti kita tak telus. Jangan kita nak ambil kesempatan daripada Covid, luluskan apa-apa perbelanjaan negara dengan tidak telus, ya. Kalau berlaku perubahan Perdana Menteri melalui proses parlimen tadi, tidaklah sampai penyakit Covid akan merebak. Pasal yang bincang tu 222 ahli parlimen dalam parlimen saja. Bukanlah meletup parlimen tu maka Covid pun lagi keluar berjangkit habis, tak ada, ya. Bukanlah parlimen tu tempat makmal Covid, ya. Orang duk nampak parlimen tu dah jadi makmal Covid. Kalau berlaku pertukaran dalam parlimen, Covid pun lari keluar habis, pergi jangkit. Tak ada. Ini minda kita, ya. We need to set our mind right. Kena set minda kita betul. Sekarang ni macam kalau jatuh Perdana Menteri dalam parlimen, Covid meningkat, kok jalan mana, ya? Jadi biarkanlah proses 222 ahli parlimen dalam parlimen ni berjalan macam biasa. Jangan tergantung situ. Kalau betul ada sokongan, buktikan dalam parlimen. Kalau tak ada sokongan orang lain jadi Perdana Menteri, biarkanlah proses itu berjalan. Nothing politics here. Politik tapi bukanlah satu perkara yang tidak perlu berlaku, ya, tidak boleh berlaku. Cuma adakah dengan jatuhnya Muhyiddin ini maka kawalan terhadap Covid itu menjadi lemah? Tak boleh kata juga. Pasal masa dia jadi Perdana Menteri kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Yang ke Sabah tu siapa? Jangan ke sana, jangan ke sini. Orang lain tak boleh ke sana, tak boleh ke sini. Dalam masa itulah dia ke sana dan ke sini. Ini yang kita tak nak, hipokrasi ni kita tak nak. Kita dah muak dengan hipokrasi ni. Hipokrit. Saya tak main politik, saya tumpu kepada ekonomi negara, jaga masalah rakyat. Tipu tu semua. Hipokrasi tu. Sabah berlaku masa dia. Jadi kalau masa dia jadi Perdana Menteri pun Covid ni boleh turun, boleh naik, boleh turun, boleh naik. Menteri Kesihatan pun kita tahulah ala kadar sangatlah. Kazam ala kazam saja Menteri Kesihatan kita. Jadi kalau negara memerlukan kepimpinan yang lebih mantap, kuat,
dynamic, progresif. Untuk isu ekonomi dan isu penularan COVID, kita perlu izinkan proses itu berjalan. Dia lain dengan pilihan raya. Pilihan raya ni orang kena beratur nak pergi mengundi, pegawai SPR kena duduk tunggu situ, datang orang batuk pap depan dia, jangkit benda tu. Jadi pilihan raya akan menyebabkan hilangnya social distancing dan SOP pilihan raya yang menyebabkan ia boleh berjangkit. Ya, janganlah kerana Tan Sri Muhyiddin nak selamat, dia kaitkan pilihan raya tadi dengan proses parlimen. Tak kena mengena. Ini sains, ya. Ini bukan fiction, sains. Sains 222 orang saja duduk dalam parlimen. Wartawan pun pakai online saja. Tambah speaker, tambah pegawai-pegawai dalam 20-30 orang, bentara. Itu saja yang terlibat. Jadi saya nak simpulkan bahawa memandangkan negara kita dalam keadaan uncertainty yang begini rupa, dan Perdana Menteri masih ada hasrat seakan-akan mahu meneruskan keadaan darurat. Saya berharap pihak-pihak pemimpin-pemimpin yang ada kesedaran bagi pihak rakyat jelata boleh berlapang dada, duduk semeja atas nama apa saja platform, merentas parti, supaya kita boleh buat satu ketetapan menolak langkah-langkah mendaruratkan negara dan mencari jalan melantik pemimpin yang terasnya adalah mandat rakyat, dan dengan itu menerajui negara kita dengan lebih baik. Itu harapan yang saya nak dan kongsikan dengan rakan-rakan di Kepong pada hari ini. Saya ucap terima kasih Datuk Mak Noh jemput saya. Saya ingat bila saya balik duduk kampung ni, boleh rehat lah, ya. Kerja saya bela kambing, bela lembu, bela itik, bela ayam. Tapi 2-3 hari lepas saya ada melawat satu rumah makcik. Rumah dia kena ribut, terangkat bumbung, pokok tumbang. Saya pergi rumah dia, banyak pokok-pokok. Saya buat kuliah tentang Qardul Hasan, ya. Ini nak share sikit lah Qardul Hasan. Dalam Quran Nabi Waji dia boleh syarah panjang lah. Dalam Quran distreskan sejak daripada surah Muzammil lagi, ya. Ujung surah Muzammil Qardul Hasan, iaitu beri pinjam pada Tuhan. Beri pinjam pada Tuhan tidak mesti duit. Kalau ada anak pokok, kita boleh bagi anak pokok pada makcik ni. Anak papaya kita boleh bagi dia, boleh bagi polybag pada dia, tanah pada dia. Dia boleh semai pokok, boleh jual anak pokok, misal kata. Jadi kalau ada nanti, ya, mana-mana pihak yang boleh ambil inisiatif buat satu jawatan kuasa amanah bidang persekutuan ke, amanah Kepong ke, kumpul derma-derma ke, bagi pada mana makcik dalam bandar pun boleh menanam, tak mesti dalam kampung saja. Miskin bandar tadi satu tajuk yang besar. Amanah Kepong kena carry tajuk ni, ya. Kemiskinan bandar, ya. Kita amanah Parti Rahmatan lil Alamin. Rahmat dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemajuan ekonomi, ya. Kemajuan ekonomi lebih penting daripada kebajikan biasa. Kerana bila ada kemajuan ekonomi, kebajikan boleh datang dengan sendirinya. Orang yang terlibat tadi dia boleh self generate untuk berkebajikan pula. Jadi kemajuan ekonomi boleh dilaksanakan dengan berkerajaan atau bukan berkerajaan, ya. Kalau kita tengok Jack Ma, dia boleh buat, dia tak ada kerajaan pun, tapi income dia, revenue dia lebih besar daripada berapa puluh kerajaan, ya. Jadi insya-Allah akan datang ini program-program konstruktif dalam bentuk ekonomi dan kebajikan ini menerusi suntikan-suntikan Al-Quran macam Qardul Hasan itu. Saya kira perlu diprogramkan oleh amanah di semua pihak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, ha. Ingat, ha. Subscribe, ha.